Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi dengan korang semua berkaitan dengan tips memelihara sugar glider. Sugar glider ataupun nama saintifik dia ialah Bothaurus brevisette. Telah masuk ke pasaran Malaysia pada sekitar tahun 2001 hingga ke 2006. Pada waktu 2001 hingga ke 2006 tu tak ramai sebenarnya yang beli sugar glider ni. Atas sebab tu sugar glider tu sendiri sebenarnya harga dia mahal. Bagi yang tahu, sugar glider classic grey, kalau korang Google ataupun search kat mana-mana, classic grey untuk seekor sahaja harga dalam RM1,300 Malaysia hingga ke RM1,600 Malaysia. Okey. Dan yang kedua, tak ramai orang bela sebab perkhidmatan menetapkan syarat untuk ada lesen baru boleh beli sugar glider ni. Tapi sekarang tak payah risau sebab sugar glider sekarang ni perkhidmatan dah bagi kelonggaran untuk bela tanpa lesen. Okey. Seterusnya dekat Malaysia sekarang ni, seperti yang semua sedia maklum, sugar glider ni dah ramai dah bela. Tapi ada segelintir masyarakat yang belum familiar lagi dengan sugar glider ni. Sebab ada yang fikir sugar glider ni family dia dengan tupai dan tikus. Padahal dia bukan dalam kategori tu. Okay. Untuk newbie ataupun pemula yang baru nak berjinak-jinak nak beli sugar glider ni, apa tips untuk beli sugar glider ni? Dari segi sangkar, dari segi dia punya pemakanan, dari segi dia punya peralatan dalam cage, apa yang korang perlu standby untuk sugar glider ni. Sebelum tu korang subscribe dulu, like dan share kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang. Okay, baik. Yang pertama, pemilihan sangkar sugar glider. Okay, untuk sangkar sugar glider, dia tak sama dengan sangkar hamster ataupun hedgehog. Sebab kalau sangkar hamster, kita tak perlu untuk beli sangkar yang besar-besar pun. Just beli untuk setengah kaki panjang, setengah kaki lebar dan setengah kaki tinggi pun tak ada masalah. Sebab hamster ni dia punya habitat dia memang duduk dekat surface lantai sangkar sahaja. Dia tak ada memanjat macam sugar glider. Tapi kalau kita berbalik kepada sugar glider, habitat asal sugar glider dia memang sifat dia suka glide, suka panjat pokok. That's why kita kena beli sangkar yang lebih besar sedikit daripada sangkar hamster tu. Which is sangkar tu kena lebih kurang tinggi dia 2.5 kaki dan dia punya lebar dia dalam 3 kaki macam tu. Yang kedua, peralatan yang perlu ada dalam sangkar sugar glider. Okay, minimum korang kena ada dua benda ni. Wajib korang belikan untuk sugar glider korang. Yang pertama, sleeping pouch ataupun bakul dengan kain lembut. So maksudnya kain lembut ni kain sapu tangan tapi lembut punya, bukan yang kasar. Okay, fungsi sleeping pouch ataupun bakul dan kain lembut ni, dia jadi tempat tidur untuk sugar glider pada waktu siang dan jadi tempat menyorok pada waktu malam kalau korang as a tuan dia buka lampu masuk bilik ataupun buka dekat dia punya tempat letak sugar glider tu, nanti sleeping pouch tu dia akan jadi tempat menyorok dia. Okay. Yang kedua, korang kena ada wheel ataupun roda. Roda tak boleh beli sama besar dengan hamster punya, tak boleh. Sebab nanti bila dia berpusing, tulang belakang dia, sebab roda tu kecil, so tulang belakang dia akan boleh patah. So patah tak tahu lah, faham lah. So paling minimum boleh beli wheel dia dalam 28cm. So dalam 28cm tu korang boleh Shopee sendirilah. Okey. Okey, yang ketiga, pemilihan bekas minuman dan makanan sugar glider. Bekas minuman sugar glider ni kita kena beli yang animal drinking water bottle. Kita tak boleh ambil mangkuk letak kat dalam sangkar tu sebab risau nanti sugar glider tu dia akan kecil kat dalam air tu dan dia minum, dan air tu boleh ada bakteria, so tak baik, tak bagus untuk sugar glider. Okay, yang kedua pula, bekas makanan sugar glider. Okay, bekas makanan sugar glider ni kita kena sediakan bekas makanan yang kaca ataupun seramik.
dan besi. So jangan beli yang plastik punya, sebab kalau plastik risau nanti bakteria senang tumbuh dekat dalam bekas makanan tu. Dan yang kedua, plastik sugar glider akan gigit lah, dia punya sifat memang suka gigit. Okay, yang ketiga, sugar glider boleh kena UTI. Nak tahu apa itu UTI? Tunggu next video. Okay, yang keempat, pemilihan makanan sugar glider. Okay, makanan sugar glider ni boleh nak dikatakan cerewet juga sebab sugar glider ni dia tak boleh makan semua jenis buah-buahan dan semua jenis sayur-sayuran. Okay, kita kena rajin kira dia punya kalsium, dia punya fosforus, dia punya protein. Okay, basically untuk buah-buahan dan sayur-sayuran kita boleh bagi dia buah pear, yang kedua buah betik, yang ketiga kita boleh bagi dia carrot, yang keempat kita boleh bagi dia sayur pakcoy, yang kelima kita boleh bagi dia sawi bunga, dan yang last sekali kita boleh bagi dia salad. So kena tukarlah, so maksudnya tak adalah hari-hari bagi makanan yang sama. So balance kan, kalau nak bagi apple boleh, cuma kena bagi dalam seminggu sekali atau seminggu 2 kali sahaja. Itu pun perlu dalam kuantiti yang sedikit dan perlu balancekan dengan buah-buahan yang lain juga. Okey, bagi makanan yang penuh dengan protein, kita boleh bagi dada ayam rebus. So maksudnya dada ayam tu kita rebus tanpa ada gula ataupun garam, jangan letak apa-apa perasa. Yang kedua, kita boleh bagi telur goreng tanpa minyak. So telur tu just pecahkan, masuk dalam kuali, gol-gol, settle, hidangkan kat orang. Yang kelima, kita boleh bagi dubia, lipas dubia. So lipas dubia ni basically kita ambil, gunalah pengepit ke apa, just bagi je kat orang. Sebab nanti risau kalau bagi macam tu nanti diorang gigit tangan. Untuk newbie ni risau nanti dia dah gigit tangan, dia fobia, dia tak boleh dah. Okay, yang last sekali kita boleh bagi dia suplemen tambahan. Macam manusia juga, manusia perlukan ulam-ulaman, sama juga macam sugar glider ni. Okay, sugar glider dia punya suplemen tambahan dia macam CDF, HPW dan MWD. So basically benda-benda ni semua boleh cari dekat Shopee dan cari dekat Facebook. Cari yang dekat dengan korang punya tempat, sebab ada setengah seller dia kena post. Okey, itu saja perkongsian tips memelihara sugar glider untuk newbie. Semoga perkongsian saya pada kali ini dapat menambah sedikit sebanyak ilmu untuk pecinta sugar glider ataupun pecinta haiwan di luar sana. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.